Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kembali lagi bersama saya Cikgu Nazar dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Kita masih lagi dalam unit 9, iaitu Kita Cergas. Tajuk kita pada kali ini adalah Cergaskan Diri. Manakala kemahiran yang cikgu akan fokuskan dalam aktiviti yang kita akan lakukan lepas ni adalah kemahiran menulis. Jadi kalau anda semua sudah bersedia, jom kita belajar. Sebelum tu, cikgu nak anda semua lihat pada gambar ni sekarang. Apa yang kamu boleh lihat? Seorang budak perempuan. Dia tidur ke dia sedang belajar ni? Kalau dia sedang belajar, kenapa dia tertidur di sini? Kalau dia tidur, kenapa tidur dekat meja belajar ni kan? Mungkin anda semua ada pendapat masing-masing. Cuba type di ruangan komen. Mana tahu jawapan anda betul? Cikgu nak tengok. Sekarang lihat gambar yang kedua ni. Gambar apa ni pula? Alamak, stoking busuk lah. Sekarang soalan cikgu, kenapa stoking ni busuk? Mungkin kamu semua tahu mengapa stoking boleh jadi busuk. Bagi tahu jawapan kamu, pendapat kamu masing-masing, letak di ruangan komen. Nanti cikgu tengok. Mesti macam-macam idea ni semua. Okey, tinggalkan di ruangan komen. Mengapa cikgu tunjukkan dua gambar tu tadi? Sebab ia berkaitan dengan aktiviti kita pada kali ini, iaitu menulis jawapan soalan bercapah dengan betulnya. Jadi dua gambar tu tadi cikgu nak lihat respon anda, jawapan anda. Pasti berbeza daripada dengan jawapan rakan-rakan yang lain, sebab seseorang mempunyai pendapat masing-masing. Jadi cikgu hanya bagi dua gambar tu saja sebagai pembayang. Kemudian anda boleh memberi pendapat masing-masing. Ini berkaitan dengan aktiviti kita pada hari ini, iaitu soalan bercapah. Ini soalan bercapah. Apakah dia soalan bercapah? Soalan bercapah adalah soalan yang arasnya lebih tinggi daripada soalan-soalan biasa. Maksudnya anda perlu memberi jawapan ataupun respon yang luas, tidak terbatas, selagi ia berkaitan dengan pembayang dia, sama ada gambar ke petikan, frasa ataupun ayat yang diberi. Selagi ia tidak keluar daripada tajuk, ia adalah betul. Kemudian ia juga bersifat subjektif. Cara menjawab dia bergantung daripada individu dengan individu yang lain. Tak sama, dia tak standard. Ada pelbagai jenis menjawab mengikut tahap kita masing-masing, tahap pemahaman kita masing-masing. Jadi hari ini kita akan berlatih bagaimana nak menjawab soalan bercapah. Sekarang mari kita lihat aktiviti di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 53 yang bertajuk Cergaskan Diri. Dalam aktiviti ini ada 3 gambar di sini. Di sini kita akan berlatih bagaimana nak memberi respon ataupun menjawab soalan bercapah. Dari mana kita nak dapat pembayangnya. Sekarang kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama diberi di sini, gambar di sini tidur dan bangun di sini. Kemudian tidur 8 jam sehari. Frasa di sini, tidur 8 jam sehari. Ini adalah pembayang dia, mudah saja. Soalannya, mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Ada tak kita jumpa jawapan dia secara terus di sini? Mengapa kita perlu tidur selama 8 jam sehari? Dia tak bagi tahu kan? Di dalam pembayang ni hanya diberi tidur 8 jam sehari. Dia tak bagi tahu kenapa ataupun mengapa kita perlu tidur 8 jam. Jadi di sini memerlukan kemampuan kita untuk berfikir. Ingat aras tinggi ni tadi, maksudnya memerlukan kita berfikir lebih lagi. Kenapa kita perlu tidur 8 jam sehari? Jadi jawapan di sini dah diberi pada awak. Kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Nampak ni, dia bangun pun segar, taklah lembik mamai je kan. Dia bangun pun cukup tidur 8 jam sehari sekurang-kurangnya, badan dia segar, taklah mengantuk macam budak perempuan dalam gambar yang pertama yang cikgu tunjuk tadi tu kan. Belajar pun tertidur. Baiklah, kita teruskan dengan gambar yang kedua. Gambar ni ada seorang budak lelaki sedang bersenam. Dan ayat diberi di sini, pembayang yang diberi adalah bersenam 3 kali seminggu. Soalannya pula, bilakah kita boleh bersenam?
Pembayang kata 3 kali seminggu. Soalan pula tanya bila boleh bersenam. Tak diberitahu di sini, betul tak? Tapi pembayang dia kata 3 kali seminggu. Untuk kesihatan kita boleh bersenam 3 kali seminggu. Jadi macam mana nak dapat jawapan? Macam cikgu kata tadi, bersifat subjektif. Kita tahu seminggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Ada 7 hari: Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan pembayang di sini dia kata 3 kali seminggu. Jadi kita boleh pilih 3 hari dalam seminggu yang sesuai untuk bersenam. Contohnya cikgu pilih hari Selasa, Khamis dan Sabtu untuk bersenam. Jadi jawapan yang cikgu tulis di sini adalah kita boleh bersenam pada hari Selasa, Khamis dan Sabtu. 3 hari kan? Selasa, 1, Khamis 2 dan Sabtu 3. 3 kali seminggu berdasarkan pembayang ni tadi. Jadi kita tahu kita boleh bersenam 3 kali seminggu. Bagaimana pula anda ada jawapan lain? Cikgu, saya tak boleh lah nak bersenam Selasa, Khamis dan Sabtu. Saya nak pilih Isnin, Rabu dan Jumaat. Pun boleh. Jadi jawapan anda berbeza dengan jawapan cikgu. Kita boleh bersenam pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Tiba pula kawan awak kata saya tak setujulah, saya nak bersenam Jumaat, Sabtu, Ahad. Pun sama 3 kali seminggu, betul tak? Jadi kawan awak pula jawab kita boleh bersenam pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Pun sama 3 kali seminggu. Nampak tak? Bersifat subjektif, berbeza-beza di antara individu, tetapi menggunakan pembayang yang sama, iaitu 3 kali seminggu. Cikgu harap anda semua faham. Gambar yang terakhir, gambar seorang budak lelaki ni mandi. Mandi 3 kali sehari. Ni pembayang dia. Mandi 3 kali sehari, kemudian pagi, tengah hari, malam. Tetapi soalan dia, nampak gambar otak di sini. Maksud dia aras dia tinggi ya. Memerlukan anda berfikir lebih lagi. Boleh tak ni? Jom kita lihat soalan dia. Nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali sehari. Pembayang bagi tahu di sini mandi 3 kali sehari, iaitu pagi, tengah hari dan malam. Dia tak nyatakan pula sebab. Kenapa kan? Jadi anda semua kena fikirkan mengapa kita perlu mandi 3 kali sehari. Ingat tujuan kita mandi untuk apa? Kebersihan, betul tak? Lepas kita mandi pula, bagaimana keadaan badan kita? Bersih, segar, wangi. Jadi kita olah jawapan berdasarkan pengetahuan kita yang sedia ada ni tadi. Kita olah menjadi satu jawapan yang sesuai dengan soalan ini. Di situ cikgu kata tadi gunakan otak sikit untuk berfikir. Boleh tak? Jadi jawapan yang cikgu cadangkan di sini, mungkin anda ada jawapan yang lain ya. Tak ada masalah, asalkan berkaitan. Jadi jawapan cikgu adalah kita perlu mandi 3 kali sehari supaya badan kita sentiasa bersih dan segar. Betul ke jawapan cikgu ni? Lepas mandi badan kita bersih dan kita rasa segar. Betul lah kot. Mungkin anda ada jawapan sendiri. Tak ada masalah, letak aja di ruangan komen, nanti cikgu lihat. Okey? Jadi ini jawapan cikgu. Kita perlu mandi 3 kali sehari supaya badan kita sentiasa bersih dan segar. Okey? Baiklah murid-murid semua, setelah kita berbincang secara panjang lebar bagaimana nak menulis jawapan untuk soalan mencapah itu tadi, sekarang cikgu nak anda semua keluarkan buku latihan bahasa Melayu anda dan salin soalan beserta jawapan yang telah kita bincangkan tadi, seperti yang anda boleh lihat pada slide sekarang. Okey, jangan lupa tulis tarikh hari ini, iaitu Khamis 8 Julai 2021. Arahan dia menulis jawapan soalan bercapah dengan betulnya. Soalan yang pertama, mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Jawapannya, kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Soalan yang kedua, bilakah kita boleh bersenam? Kita boleh bersenam pada hari Selasa, Khamis dan Sabtu. Ataupun ikut jawapan anda sendiri, pilih 3 hari dalam seminggu. Yang ketiga, nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali sehari. Kita perlu mandi 3 kali sehari supaya badan kita sentiasa bersih dan segar. Okey, ingat, salin dengan kemas di dalam buku latihan masing-masing.
Untuk latihan anda yang kedua, anda boleh bersedia dengan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Lihat muka surat 60. Aktiviti 3 di sini. Tulis jawapan. Ada petikan di sini dan ada 3 soalan. Jadi anda semua kena baca petikan ini dengan teliti dan fahami. Kemudian baca soalan dan jawab. Di sini cikgu bantu anda untuk baca ya. Rizal tidur awal pada setiap malam. Dia bangun awal pada setiap pagi. Setelah bangun, Rizal bersenam. Selepas bersenam, Rizal mandi dan bersarapan. Rizal berasa cergas. Dia bersemangat untuk pergi ke sekolah. Pada waktu petang, Rizal dan kawan-kawannya bermain bola sepak. Mereka bermain bola sepak di padang. Jadi, soalan yang pertama, apakah sebab Rizal tidur awal? Anda kena cari jawapan di dalam petikan yang di atas ni tadi. Rizal tidur awal supaya jawapan dia ada di perenggan yang pertama. Cari di sini. Kenapa dia tidur awal? Jadi tulis jawapan anda di ruangan ini. Soalan yang kedua, mengapakah Rizal bersemangat untuk ke sekolah? Di mana letaknya jawapan untuk soalan ini? Rizal bersemangat untuk ke sekolah kerana jawapannya ada di perenggan yang kedua. Gunakan pembayang di dalam perenggan yang kedua ni. Okey, boleh guna ayat sendiri. Dan yang ketiga, alamak, ada lagi gambar otak ni. Maksudnya anda kena gunakan otak anda yang cerdas itu untuk memberi jawapan yang lebih sesuai. Okey. Dan dibantukan dengan petikan yang di atas ni juga. Soalannya adalah, selain bermain bola, kita boleh bermain apa pada waktu petang? Berikan alasan. Dalam petikan di sini, pada waktu petang, Rizal dan kawannya bermain bola sepak. Tapi soalan tanya, selain main bola, apa lagi sesuai untuk bermain pada waktu petang? Dan nyatakan alasan. Jadi anda kena gunakan jawapan anda sendiri. Selain bermain bola, kita boleh bermain apa pada waktu petang kerana jadi pilih permainan yang sesuai untuk dimain pada waktu petang dan bagi alasan kerana. Buat dengan teliti ya. Soalan nombor 3 ni lebih mencabar. Okey, cikgu harap anda dapat menyiapkan 3 soalan ini. Okey, agak rumit sedikit tapi tak apa. Cuba sedaya upaya anda. Cikgu tahu anda semua boleh buat. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap anda semua dapat memahami berkenaan dengan isi pelajaran yang cikgu cuba sampaikan tadi, iaitu soalan bercampah dan bagaimana nak menjawabnya. Dan anda semua dapat melengkapkan semua tugasan dan aktiviti yang telah cikgu berikan tadi. Ingat, tulis dengan cantik, buat sendiri. Jangan putus asa. Pasti anda semua berjaya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.